Shalom Bapak Saudara sekalian. 祝你弟兄姐妹平安。 Pada pagi hari ini tentu saja saya juga ingin mengucapkan Sinian Kuala bagi setiap kita. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari tahun baru Imlek. Bersyukur juga untuk kesempatan dalam tukar mimbar Sinode GKY. Saya diberikan kesempatan dapat melayani di GKY Puri. 感谢神，我在这里是因为过一堂的交换讲台。 Saya datang juga membawa salam dari segenap jemaat GKY Kuta Bali kepada rekan-rekan jemaat sekalian yang ada di GKY Puri Indah ini. 我代表巴厘岛的过一堂的会友们向大家问安。 Dan juga mengundang jikalau saudara berkunjung di Bali dan juga di hari Minggu, saudara bisa sama-sama beribadah menyembah Tuhan di gereja kita. 如果弟兄姐妹有在巴厘岛，在那边过主日，你可以到巴厘去一起敬拜上帝。 Baik saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kepada firman Tuhan. 听到之前，我们先祷告。 Tuhan, kami bersyukur kami dapat bersama-sama beribadah pagi hari ini. 感谢神，我们今天可以一起来敬拜你。 Kami bersyukur bahwa firman-Mu akan diuraikan pagi ini. 我们感谢你，我们有机会聆听你的话语。 Tolong setiap kami Tuhan agar kami dapat menjadi pendengar yang setia. 求你帮助我们每个人可以成为好的听道者， Dan sekaligus menjadi pelaku firman dalam hidup ini. 也可以成为行道者。 Sertai kedua hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, 求你帮助你两位有限的仆人， agar dapat menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. 可以把你的话讲得清楚明白。 Berbicara pada kami siap untuk mendengarkannya. 请你对我们每个人说话，我们预备好了。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. 奉耶稣基督的名祈求祷告，阿门。 Amin. 阿门。 Saudara, ada sebuah quote yang mengatakan demikian, saudara. Tak ada orang yang terantuk gunung, kerikil kecil lah yang menyebabkan ia terjatuh. 有一个成语说，没有人是因为一座大山而跌倒，而是因为一只小石头。 Saudara, quote ini ingin menyatakan bahwa banyak orang sebenarnya mereka jatuh bukan karena disebabkan oleh karena hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, saudara. 这意思说，有些人他跌倒不是因为有极大的试探，或者是什么大的原因， Tapi kadang-kadang mereka itu bisa jatuh oleh karena percobaan-percobaan yang kecil yang kita anggap sepele, yang kita remehkan. 而是因为我们轻视那微不足道的小事情， Justru itulah yang membuat kita bisa terjatuh dalam berbagai-bagai dosa. 使我们跌倒。 Dan pagi ini saya juga mengajak bagi setiap kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus dicobai. 我们这里今天要学习，耶稣也曾经受过试探， Dan bagaimana Yesus mengalami kemenangan atas pencobaan itu. 他也胜了那试探。 Kita juga belajar dari firman, apa yang menjadi tipu muslihat dari iblis. 我们也来学习，那到底魔鬼的诡诈是什么？ Sehingga menolong setiap kita dapat bertahan untuk menghadapi godaan dari si jahat ini. 让我们有能力来胜过这试探。 Itulah sebabnya pagi ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga 13. 我们来翻开路加福音第4章第1到第13节。 Saudara memperhatikan ke-13 ayat yang ada, firman Tuhan akan disampaikan dan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan bagi yang berbahasa Indonesia bisa memperhatikan Alkitab masing-masing, saudara. 我们看路加福音第4章第1到13节。第1节，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，40天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了，他就饿了。魔鬼对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说，人或者不是单靠食物，乃是靠神口中所出的一切话。”魔鬼又领他上了高山，霎时间把天上的万国都指给他看。第6节，对他说：“这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。”第7节，你若在我面前下拜，这都要归你。耶稣说：“经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。”魔鬼就领他到耶路撒冷去，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以从这里跳下去。”第10节，因为经上记着说：“
主要为你吩咐他的使者保护你，他要用手托住你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对他说：“经上说，不可试探主你的神。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。 Ya, saudara, konteks pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini adalah sebelum Yesus tampil untuk mengabarkan akan Injil Kerajaan Sorga, saudara. 耶稣所受的这试探是当他还没有宣告天国的福音， Dan sebelum dia menjalankan peran kemesiasannya di dalam dunia ini. 他还没有以他弥赛亚的身份。 Soalnya seperti kita tahu bahwa penjajahan Romawi itu menyebabkan begitu banyak penindasan dan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi. 我们知道，在罗马的占领下，犹太人感受到很多的压力和苦难。 Itulah yang membuat orang-orang Yahudi selalu berharap agar apa yang pernah dijanjikan dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi pada masa itu digenapi dengan hadirnya Mesias pada masanya. 因为这个原因呢，犹太人就很盼望那旧约圣经的先知所预言的实现，就是弥赛亚的到来。 So dalam kondisi itulah kemudian Yesus hadir dan tampil sebagai Mesias. 在这个当时，就耶稣存在，耶稣显现了。 Tetapi tentu saja Yesus hadir bukan sebagai Mesias politis, sebagai Raja Israel. 可是不是像他们是成为政治上的国王， Karena dia tampil sebagai Mesias seperti apa yang diinginkan oleh Allah Bapa di sorga. 可是他是照神的旨意所要他来的，就是当弥赛亚。 Dan sebelum dia menjalankan kemesiasan inilah Yesus dicobai oleh iblis. 就在这一切之前，他被魔鬼试探。 Saudara, saya mengutip dari seorang penulis buku bernama Donald Kraybill, saudara. 就有一个名叫 Ronald Kraybill 的人所说的 Di dalam bukunya dia juga menyebutkan tentang pencobaan Tuhan Yesus ini. 就是当这个他就是解释这一片的圣经， Dan dia memberikan 3 istilah terhadap pencobaan Tuhan Yesus, yaitu pencobaan roti, pencobaan bait Allah, dan pencobaan gunung. 这段圣经它分为3部分，就是饼的试探、圣的殿的试探，还有山的试探。 Dan saya mengambil istilah-istilah ini untuk kembali kita menguraikan akan ketiga pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. 我以这个3个名词来解释这一段的圣经。 Saudara, kita melihat dari pencobaan yang pertama, yaitu pencobaan roti, itu berkaitan dengan masalah kebutuhan ekonomi. 我们看就是第一饼的试探，就是我们物质上的需要。 Tapi sebelum kita melihat apa pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus tentang hal ini, maka seringkali kita mungkin salah paham tentang pencobaan Tuhan Yesus. 当我们还没有继续讲下去，我们可能常常会有对这一段的圣经有一点误解。 Kesalahpahaman kita adalah kita sering menganggap bahwa pencobaan itu adalah inisiatif dari iblis yang ingin menggoda dan mencoba Yesus. 我们认为这些试探是来自魔鬼，而是魔鬼的所主动的。 Padahal jelas sekali firman Tuhan katakan di ayat yang pertama. Dikatakan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian dikatakan apa? Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 圣经很清楚记载，圣灵将他引到旷野40天，受魔鬼的试探。 Jelas sekali bahwa inisiatif pencobaan bukan dari iblis, tetapi dari Allah sendiri, saudara. 这试探是上帝许可他去受过的， Dan itu menjadi sebuah ujian iman atau ujian ketaatan dari Yesus kepada Allah. 就好像要是他的信心和他是否顺服上 Tetapi 帝。 sekaligus itu menjadi sebuah deklarasi dari Allah sendiri atas segala kemurnian tujuan dari kemesiasan dari Tuhan Yesus. 这是上帝也是宣告耶稣是纯真的、真正的神的儿子。 Dan Tuhan Yesus dibawa ke dalam padang gurun selama 40 hari. 耶稣被领到旷野40天， Dan itu dikatakan di ayat yang kedua, 40 hari lamanya ia dicobai iblis. 圣经记载40天受魔鬼的试探。 So yang menarik adalah angka 40 ini, saudara. 我们看这个数字40， Angka 40 adalah angka yang selalu mengingatkan orang-orang Yahudi, bahkan setiap kita yang sering kali membaca akan Alkitab dalam perjanjian lama, 这数字与犹太人的生活是有相关的。 ada banyak peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama itu dan semuanya mengacu pada angka 40 dan itu seringkali bermakna pencobaan dan tekanan. 在旧约圣经，我们常常在看到这个数字就是40，常常就象征压力和试探。 Kalau sudah membaca akan kejadian yang berkaitan dengan peristiwa air bah
当我们看在旧约圣经关于洪水， maka kita tahu bahwa hujan turun itu selama 40 hari 40 malam. 那洪水的时候，大雨下40天40夜， Dan itu menjadi masa yang penuh dengan pencobaan dan tekanan, terutama juga bagi Nabi Nuh secara pribadi. 那时候对挪亚和一家人和其他的犹太人是很大的 Bans- 欺压和困 Bangsa 难。 Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, 当以色列人从埃及领出来的时候， maka mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. 他们漂流在旷野40年。 Bahkan ketika Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung, 当耶和华召摩西上山的时候， Musa di atas gunung selama 40 hari dan itulah menyebabkan orang-orang Israel di bawah mereka resah, mereka kebingungan kenapa Musa tidak turun-turun. 摩西40天在这个山上，那以色列人就心里不安，感到很焦急。为什么摩西没有下来？ Dan satu lagi saudara, 还有一个， Goliat saudara ketika berhadapan dengan serdadu-serdadu Israel. 就是歌利亚，当他面对这个以色列的士兵， Goliat mengejek serdadu Israel itu selama berapa lama? 40 hari. 歌利亚40天的嘲弄以色列的士兵， Dan selama masa itu serdadu-serdadu Israel itu begitu tertekan, begitu ketakutan kepada sosok Goliat ini. 在那个期间，以色列的士兵是那么的惧怕这个歌利亚。 Maka sangat tepatlah dikatakan bahwa angka 40 itu sering menjadi satu penanda sebuah pencobaan, sebuah tekanan. 这数字40就象征了这个压力、试探和苦难。 Tentu saja saya tidak berharap dalam masa-masa lain 40 hari ini saudara menjadi masa penuh pencobaan dan tekanan dalam kehidupan kita ya. 这我不盼望大家来迎接这个耶稣受难 Ketika 复活 kita, 节40天的时候，我们充满着这个压力。 ketika kita berpuasa, saya yakin percaya itu adalah ada damai sejahtera dalam hati kita, bukan sebuah tekanan saudara. 当我们进食的时候，当然会有平安喜乐在我们心里，而不是对我们来说这个苦难是个压力。 Namun sebenarnya yang paling ditekankan dalam bagian ini tentunya adalah sebuah perbandingan 在这里要强调的是一个相对， antara umat Israel yang selama 40 tahun ada di dalam padang gurun dengan Yesus Kristus yang selama 40 hari juga berada di 这 padang 个 gurun. 对比以色列人40年在旷野，与耶稣在40天受魔鬼的试探。 Dan yang menariknya kita bisa melihat bahwa Israel ketika ada di padang gurun, mereka dicobai di sana, namun mereka gagal taat kepada pimpinan Tuhan. 以色列人40年在旷野，他们已经失败了，他们不顺服上帝， Sehingga akibatnya seluruh generasi padang gurun tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. 就是一代的那一代的以色列人，他们不能够进应许之地。 Tetapi kita melihat Tuhan Yesus juga dicobai di padang gurun. 我们看耶稣也受过试探，就是在旷野。 Tetapi Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa untuk menunjukkan bahwa dialah anak Allah yang sejati itu. 可是他顺服上帝的话语，而我们能够证明他是真正的神的儿子。 Sebagai Allah yang sejati dia mampu memimpin umatnya masuk kepada tanah perjanjian ilahi yaitu sorga. 成为神真正的儿子，他有权柄来领我们他的子民，他们进入神圣的 Saudara 应许 betapa 之地，就是天堂。 betapa kita sungguh-sungguh bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang mampu membawa kita kepada tanah perjanjian ilahi itu. 我们应该感谢神，他耶稣能带我们去那个神圣的应许之地。 Saudara di padang gurun itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus kemudian lapar saudara. 就在这个他试探的当中，耶稣饿了。 Rasa lapar inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. 就是耶稣这个饥饿的情况，魔鬼就利用来试探他。 Dan tentu saja pencobaan ini juga berkaitan dengan kondisi masyarakat yang pada saat itu penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kelaparan. 就好像当时的犹太人所领受的，好像所受到的，就是他们饥饿困苦。 Dan menjadi kesempatan iblis untuk menawarkan kepada Yesus sebuah solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tuhan sendiri. 当时魔鬼就要好像给耶稣一个出路来供应他的饥饿。 Sehingga Yesus tidak ada mengalami kesulitan sebagaimana juga dialami oleh sebagian besar orang-orang Yahudi yang merasakan penderitaan dan kelaparan. 使耶稣不受到那一般的犹太人所受到的饥饿和苦难。 Dan kepada Tuhan Yesus yang sedang lapar itulah iblis kemudian berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti.
他说：“如果你是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。 Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. ”可是耶稣对他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口中所说的一切话。” Tentu saja Tuhan Yesus tidak akan susah mengubah batu menjadi roti, saudara. 当然，对耶稣来说不是很困难的是把一块石头成为饼。 Dia adalah Allah, dia mampu mengadakan mujizat. 他是神，他有能力来行神迹。 Tapi dia tidak mau menggunakan mujizatnya itu hanya untuk tujuan kemudahan dirinya sendiri yang membuat pada akhirnya Tuhan tidak taat lagi kepada Allah Bapa di sorga. 可是他不要用他这个的能力，为了他自己的利益，可是他选择来顺服上帝的旨意。 Kalau dia mengadakan mujizat sekalipun, maka mujizat itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias dari Allah. 倘若他要行神迹，他也是能够证明他是那位他们所等待的弥赛亚。 Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana rasa lapar itu mengajarnya untuk tetap bergantung kepada Allah dan kepada janji-janji dalam firman-Nya. 耶稣基督要教导我们，在饥饿当中的时候，我们仍然要顺服上帝的话语。 Itulah mengapa Tuhan Yesus tidak mau terperangkap kepada tipu muslihat dari iblis. 他不要被魔鬼的诡诈而引诱。 Hari ini mungkin ketika kita juga diperhadapkan pada masalah-masalah kehidupan ekonomi, saudara. 今天当我们面对这一些经济和这个物质的需要时， Kita tentu saja tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita di masa depan. Tetapi ketika kondisi ekonomi mungkin hancur dan kehidupan kita juga ikut hancur, saudara. 我们不知道我们的未来如何，我们但看到所面对的是我们的经济情况在不好。 Dan tiba-tiba ada salah satu rekan yang sepertinya baik hati kemudian datang menawarkan kepada kita ada cara-cara yang membuat kita bisa pulih dari kondisi ekonomi kita. 在这时候，有一个同工可能在我们面前来跟我们说，他会给我们一个出路。 Tetapi cara itu dilakukan dengan cara ilegal. 可是那个非法的路， Dan dia juga memastikan bahwa orang lain pun juga banyak melakukannya dan mereka tidak mengalami masalah apa-apa. 可是他保证我们很多人也是这个行着非法的方式，而他们都很好的。 Kira-kira apa pilihan kita? 那我们这反应是如何？ Kalau kita bertahan, kita tidak menerima tawaran itu, mungkin hidup kita tetap hancur. 可能如果我们坚持，我们不跟着他去用他的方式，可能我们的经济情况越来越堕落。 Bukankah kalau kita menerima tawaran itu menjadi sebuah solusi bagi kehidupan ekonomi kita yang sedang terpuruk itu, saudara? 如果我们接受他的帮助，可能我们经济状况会更好。 Saudara, mungkin kita berkata saat ini, kondisi ekonomi saya nggak akan mungkinlah hancur. 可能我们每个人说，我们现在的经济状况都很好 Keuangan kami kuat sekarang ini. 我们的家庭很坚固。 Tapi kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi di masa depan kita. 可是我们不知道明天会有如何， Karena sewaktu-waktu apa yang di atas bisa menjadi paling bawah. 可能我们在高傲的有一天会在这个底下。 Dan kita tidak bisa menghindari akan kejadian-kejadian yang seperti itu. 很多事情我们有发生的，我们是免不了的。 Dan tentu saja itu menjadi sebuah godaan ketika tawaran-tawaran yang ilegal itu kemudian menyeruak di hati setiap kita. 有时候这一些的诱惑来引诱我们的心会动摇。 Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa godaan kita di masa kini bukan sekedar masalah pemenuhan hidup dengan cara yang tidak taat, dengan cara tidak benar. 可是现在我们所面临的引诱，不单单是要供应我们物质的需要， Tapi saya mau kita juga perlu memeriksa hati setiap kita bahwa seringkali sikap hati kita itu menempatkan setiap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan fisik kita itu pada akhirnya melampaui kebutuhan kita akan Allah. 可是我这里要强调的，有时候是我们要审查我们的心态，而我们是否看我们注重物质的需要，是否过于我们顺服上帝的话语。 Banyak orang termasuk juga orang Kristen sekalipun terlalu fokus mengejar kekayaan dan kekayaan terus. Sehingga 多少时 pada 候 akhirnya 包括我们这个基督徒，我们很注重，我们一直追求我们物质的需要，没有满足感。 Sehingga pada akhirnya kemudian menyingkirkan Allah dan pada akhirnya tidak menganggap Allah dibutuhkan buat hidupnya. 那我们就没有把上帝在我们生命中居首位。 Sebagian orang lain mungkin mereka datang dan mencari gereja yang kira-kira banyak orang kaya di gereja itu. 有可能有一些人来到这教会来寻求比较
富有的弟兄姐妹。 Dan dia mulai terlibat pelayanan dengan tujuan supaya dapat dikenal oleh orang-orang kaya dan pengusaha-pengusaha itu. 他参与教会的侍奉，目的是要让他认识这一些比较富有的弟兄姐妹们。 Dia mungkin ingin memperkenalkan bisnis barunya supaya bisnis barunya dapat berkembang oleh karena bisa didukung oleh jemaat. 会介绍他要新创办的生意，让许多的弟兄姐妹也支持他。 Dan pada akhirnya semuanya kembali pada sikap hati ketika mereka datang dan mereka melayani, bahkan mereka tidak pernah mencintai Tuhan. 他们侍奉的目的，他们的动机是为了自己的利益，不是为了顺服上帝， Mereka hanya mencari keuntungan buat dirinya sendiri. 是为了自己私人的利益。 Saudara, saya ingin percaya bahwa pencobaan pertama ini menjadi satu pencobaan yang perlu juga kita waspadai. 弟兄姐妹们，我呼吁大家要谨守这一个第一的，就是饼的试探。 Kita perlu ingat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan ekonomi kita, 无论如何，我们的经济情况如何， percayalah pada Allah karena Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya untuk meminta-minta. 你要相信上帝，依靠上帝，而相信上帝不会让你们的后裔讨饭。 Asalkan kita hidup benar, kita ikut jalan Tuhan, kita percaya dan bergantung kepadanya. 只要我们顺服上帝，我们让他引导我们的生活。 Saudara, pencobaan kedua itu adalah pencobaan gunung. 第 Itu 二个 berkaitan, 试探就是关于山的试探， itu berkaitan dengan masalah identitas, penghargaan diri, dan masalah kuasa yang dipertaruhkan. 是关于我们的身份，关于权柄。 Setelah gagal dengan pencobaan pertama yang menawarkan masalah kehidupan ekonomi yang lebih baik, 当第一次的时候魔鬼失败了，要给耶稣食物上、物质上的需要， maka iblis kemudian menawarkan yang jauh lebih besar lagi kepada Yesus. 他要给耶稣更大的， Karena itu bukan sekedar sebuah Sekian. jaminan ekonomi belaka, 不单单是经济上的支持， tetapi juga sebuah kuasa, pengaruh, kemakmuran. 就是有影响力、权柄和繁荣。 Tapi syaratnya bahwa Yesus harus menyembah iblis dan berpaling dari Allah Bapa. 只有一个条件，耶稣要敬拜上帝，敬拜魔鬼。 Saudara, ini menjadi sebuah tawaran yang menggiurkan mungkin bagi sebagian orang di dunia ini. 对许多人来说，这是很受吸引力的，我们很会引诱。 Dan termasuk ditawarkan oleh iblis kepada Yesus bukan sekedar dia menjadi raja Israel belaka, 当时这个魔鬼所给予的，不是单单是成为以色列的王， tapi menjadi raja atas seluruh dunia ini. 这是全世界的掌权者。 Saudara, godaan ini menjadi satu godaan yang saya pikir itu menjadi satu hal yang sangat menggiurkan. 这诱惑我们每一个人都很想得 Bagi, 到的。 bagi sebagian orang yang tidak mengalami masalah ekonomi, maka godaan ini untuk memiliki kuasa, popularitas itu menjadi satu hal yang mungkin dikejar oleh mereka. 可能经济的需求我们不大兴起，可是这个需求我们可能会被诱惑。 Mereka mungkin mengejar pengaruh bagi orang banyak dalam hidup mereka. 很多人都希望有影响力， Tetapi disinilah Tuhan Yesus mengingat bahwa godaan ini itu saja bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. 可是耶稣再次要强调，这是对圣经对神的话也是相反的。 Karena firman Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu, tidak boleh adalah Allah lain selain aku. 只是说，除了我以外，你不当拜主你的神，但要侍奉他。 Maka Tuhan Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. 就是当拜主你的神，但要侍奉他。 Hari ini begitu banyak orang mungkin mereka tergoda untuk lebih memiliki kuasa dalam hidup mereka. 许多人追求这个权柄， Untuk mengejar keberhasilan dan demi keberhasilan dalam hidup mereka. 不断的追求成功， Menjadi kelihatan populer, dikenal orang banyak dan itu menjadi sebuah kebanggaan dalam dirinya. 也追求名望，使他有自傲。 Seakan-akan kuasa, popularitas itu menjadi sebuah keberhargaan dalam dirinya. 他们认为这一些这个繁荣、这个名望，一切都对他的生活很重要。 Dan dia merasa puas ketika dihormati oleh begitu banyak orang, punya kuasa yang luar biasa. 当他有权柄的时候，被许多人尊重，他就感到很满足。 Tetapi sayangnya begitu banyak orang ketika mengejar kuasa, kehormatan, kemuliaan itu, mereka lakukan itu dengan cara-cara yang tidak pantas dan bertentangan dengan firman 可是 Tuhan. 许多人是用不义的方法、非法的
方式来获得这一切。 Tentu saja kita perlu mewaspadai ambisi yang ada dalam diri kita. 当然，我们自己要审查我们的野心。 Kalau ambisi dalam diri kita adalah ambisi untuk berkuasa, ingin dihormati, ingin populer, berhati-hatilah dengan godaan kedua ini. 当我们有野心，我们想要努力追求这个名望、成功，还有权柄、影响力，那我们要自我反省。 Saudara gagal dengan pencobaan kedua, iblis kemudian melanjutkan dengan pencobaan ketiga, yaitu pencobaan bait Allah. Ini berkaitan dengan masalah kebergantungan kepada Allah. 第二次的试探，好像魔鬼失败了，他在试试第三次的试探，就是他把这个我们信靠上帝的试探。 Saudara Lukas kemudian mengambil pencobaan gunung ini menjadi pencobaan klimaks dari Tuhan Yesus. 这是耶稣对魔鬼对耶稣最高峰的试探， Karena ada sebuah pencobaan untuk mencobai Allah. 他是要试探上帝。 Dan disitulah kemudian iblis membawa Yesus kepada bagian atas dari bait suci. 他就把耶稣带到这圣殿的屋顶， Dan iblis kemudian menawarkan kepada Tuhan Yesus untuk melompat dari bagian puncak bait suci itu, disertai dengan cuplikan ayat bahwa Allah pasti akan memberikan perlindungan kepada Yesus sehingga tidak akan terjatuh tetapi ditopang oleh malaikat-malaikatnya. 魔鬼就叫耶稣可以从屋顶上跳下去。他还用这个经节说：“主要为你吩咐的使者保护你，他们要用手托住你，免得你的脚蹦在石头上。” So di sini yang pertama adalah kredibilitas Tuhan Yesus sebagai Mesias itu dipertaruhkan. 在这里，耶稣的身份就被魔鬼 Tetapi 来试探。 tapi isu tentang ketaatan Yesus kepada Allah Bapa di surga itu juga menjadi satu hal yang kembali diangkat sini. 看看耶稣是真的顺服上帝吗？ Dan pencobaan itu juga pernah dalam Tuhan Yesus kemudian ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. 这也是同样的，当耶稣被钉在十字架上的时候，也被试探过。 Karena ada orang-orang yang mengatakan kalau engkau memang Allah, maka turunlah kau dari salib. 若你是真的神的儿子，那你从十字架上跳下来。 Tuhan Yesus itu saja dia punya kuasa untuk turun dari salib. 当然，他有这个能力跟权柄。 Tapi kembali dia tahu apa tujuan dia ketika dia datang dalam dunia ini. 可是耶稣知道他来到降世在世界的目的是什么， Itu yang membuat dia tetap bertahan di atas kayu salib dalam segala penderitaan yang ada. 他仍然挂在那个木头上，来忍受一切的痛苦。 Karena dia datang menjalankan apa yang menjadi agenda dan rencana Allah dalam kehidupan manusia. 他来到世界是为了完成神的救赎大功。 Yesus pun tahu kalaupun dia harus menjatuhkan diri dari atas bait suci itu, pasti malaikat-malaikat akan menjaga dia dan tidak akan mungkin membuat dia mati. 耶稣也深信，若他从那边跳下来，一定有那神的使者会拖住他。 Tetapi dia tidak lakukan itu. 可是他没有这样行， Karena dia tidak ingin mencobai Allah dengan melakukan tindakan itu. 因为他不要借助他所行的来试探上帝。 Saudara Yesus tahu bahwa menuntut sebuah tanda mujizat adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Allah sebenarnya. 弟兄姐妹们，若我们要看到神迹才相信，就是说我们怀疑上帝。 Maka Yesus pun jawab iblis, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 那耶稣就这样的回答撒旦：不可试探主你的神。 Setelah gagal dengan 3 pencobaan itu, kemudian dikatakan di Alkitab bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. 第13节，魔鬼用完了这个样的试探，就暂时离开耶稣。 Artinya ketika iblis gagal dengan 3 pencobaan itu, iblis tidak menyerah, dia akan mencari satu cara lain yang lain untuk kemudian mencobai Tuhan Yesus di waktu-waktu yang berbeda. 意思说他是暂时离开耶稣，可能他在寻求其他的诡诈来试探耶稣。 Saudara, kalau kita memikir-pikirkan kira-kira apa pencobaan itu yang bisa kita lakukan dan itu mencobai Allah. 那弟兄姐妹们，那我们生活中我们有什么试探？那是我们在试探父神呢？ Salah satu yang mungkin sering kita lakukan adalah kita sering meminta tanda mujizat dari Tuhan. 可能我们常常要求上帝给我们神迹。 Ketika kita mengalami masalah hidup, ketika kita mengalami sakit penyakit, maka seringkali kita berdoa kepada Tuhan. 当我们面对生活的困难，当我们患病病的时候，我们要求神迹。 Kita berdoa, Tuhan kalau engkau memang Tuhan yang baik,
Ketika aku mengalami masalah ini, ketika aku mengalami sakit penyakit ini, Tuhan tunjukkan kepada saya satu tanda yang jelas. Sehingga saya tahu bahwa Engkau memang Allah yang baik. 当我们面临困难的时候，我们求上帝，神啊，我真的知道你爱我，可是我在病痛当中，我需要你给我一个神迹，让我知道你真正的是神。 Saudara meminta tanda juga memang ada dalam Alkitab, saudara. 真的在神迹其实有记载在圣经， Tetapi kita perlu berhati-hati bahwa seringkali kita meminta sebuah tanda daripada Tuhan sebagai bentuk bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. 可是你必须谨慎，当我们求神迹的时候，就等于我们在怀疑神的同在。 Sehingga kita meminta satu tanda untuk menunjukkan bahwa Engkau memang baik Tuhan dari tanda itu. 我们要求这个神迹，让说神啊，你真的善良，本为善的神。 Padahal tanpa Tuhan memberikan satu tanda mujizat sekalipun, dia tetap Allah yang baik. 其实他要给神迹还是不给神迹，他真的本为善的上帝。 Maka kebaikan Allah itu tidaklah secara sempit ditunjukkan dengan cara mengabulkan semua permintaan-permintaan mujizat, tanda mujizat itu, baru dia menjadi Allah yang baik. 他不需要每一次都给你神迹看，才证明他是真正的神。 Sebagian dari kita mungkin juga mencobai Tuhan dengan cara apa? Dengan coba memberikan satu kehidupan iman yang salah, saudara. 可能我们每个人有时候也是凭着这个不正确的信心来向上帝求。 Ada orang-orang Kristen yang ekstrim, saudara. Ketika dia mengalami sakit penyakit, dia katakan bahwa aku tidak akan ke dokter, aku yakin sembuh, Tuhan pasti akan menyembuhkan aku. 有些极端的基督徒说，当我患病的时候，我不要去给医生看，我只要求上帝，他会医治我。 Meskipun seakan-akan seperti kita beriman kepada Tuhan, tetapi ini adalah satu bentuk kita mencobai Tuhan dari iman yang salah itu. 看起来我们具有坚强的信心，其实我们是在试探上帝。 Saya pernah mendapati ada seorang yang saya kenal beberapa waktu yang terakhir ini, saudara. 我认识近来我认识一位弟兄， Dia juga mengalami permasalahan kesehatan yang sama, dia juga mengalami cancer bersama dengan saya, saudara. 他跟我一样有患癌症。 Saya dikenalkan oleh satu jemaat dan kemudian kami bercakap-cakap tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit kanker itu. 我的会友把他介绍给我，那我们就有一些谈话关于这癌症。 Setelah percakapan itu beberapa waktu berselang, beberapa bulan berlalu, kami tidak pernah bertemu lagi. 那几个月后我们就没有见面。 Tetapi ketika melihat kondisi saya agak drop, kemudian tiba-tiba dia datang ke rumah saya. 他看到我的情况很不好，他就来我家探访我。 Dan dalam kondisi yang jauh lebih baik, saudara, kondisi yang lebih segar, ya, dia kemudian berkata bahwa Tuhan telah menyembuhkan dia. 他的情况身体的健康比我好多，他就说上帝已经把我医好了。 Tetapi kemudian dia katakan bahwa dia yakin meskipun tidak perlu lagi cek misalnya PET scan atau apapun, dia yakin sel kansernya sudah hilang. 他就很肯定的说，他已经从癌症医好了，痊愈了，他不需要再去给医生检查任何的检查。 Bahkan dia seakan-akan tanda kutip menggurui saya gitu ya. Dengan memberikan ayat-ayat firman Tuhan, dia katakan dia juga melakukan perjamuan kudus setiap hari bersama dengan keluarganya. 他就好像在教导我，他取了几节的经文，他告诉我，他说他每天也在家里进行圣餐。 Dia bahkan menentang orang-orang yang menyuruh dia untuk cek terlebih dahulu karena itu menjadi sebuah godaan imannya kepada Tuhan katanya. 他也反对很多人劝他去给医生检查，他说那是你没有信心。 So dalam kondisi itu saya benar-benar tidak bisa memberikan banyak saran kepada dia. 当时候我就好像无法要怎么样来对他说话， Karena dia yakin dengan iman Tuhan telah menyembuhkan dia. 因为他很坚定，他很有信心。借助他的这样大的信心，上帝已经使他痊愈。 Tapi 1 bulan berlalu kemudian, 一个月后， suatu waktu jemaat yang pernah mengenalkan saya dengan orang ini kemudian berkata pada saya, Musa, saya mau memberikan satu berita duka. 可是这个介绍给我的那个会友告诉我，他说牧师，我要给你一个伤心。 Bapak yang saya kenalkan pada Musa pada waktu lalu itu sudah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. 那2个礼拜前，我介绍给牧师的那位弟兄已经离开世界了。 Terus terang saya sangat kaget saudara dan saya Wajib benar sedih hatinya. saat itu. 我也是感到很伤心， Karena saya sedih ketika dia banyak berkata tentang imannya, saya sebenarnya juga ingin memberikan sebuah pemahaman tentang iman yang benar, tapi saya tidak bisa memberikan pada saat itu.
当他证明他很多的信心当时的时候，我没有办法，我也没有向他解释正确的信心是如何的信心。 Sehingga meskipun dia berkata dia sembuh, dia tidak menyadari bahwa sel kanker itu tetap ada dan mulai menggerogoti tubuhnya. 因为当他说他已经痊愈了，其实那个癌的细胞还在他的身体，在慢慢的使他越来越软弱。 Hari ini saya ingin percaya bahwa kita perlu berhati-hati, jangan dengan iman yang salah kita pada akhirnya mencobai Tuhan. 我这里呼吁大家，你要谨慎，要小心，不要来试探上帝，不要有这样的信心。 Saudara, ada satu kisah yang menarik dari dua orang yang bernama Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. 弟兄姐妹们，有这个很有兴趣的这个信息，就是 Edmund Hillary 跟 Tenzing Norgay。 Edmund Hillary ini adalah satu orang pertama yang berhasil menjejakkan kaki di puncak Mount Everest tahun 1953. 这 Edmund 是在1953年是第一个人能够登这个珠穆朗玛的顶高峰。 Bahkan Ratu Elizabeth II memberikan gelar Sir di depan nama Edmund itu. 这个为了他的成就，这个伊丽莎白 Tetapi jelas, 英国的女王就给他这个 Sir 的称号。 tapi jelas keberhasilan dari Edmund juga tidak terlepas dari bantuan dari Tenzing Norgay sebagai pemandunya. 可是这个 Edmund 的成就是因为有着单进的帮助他。 Ketika begitu banyak reporter kemudian mewawancarai Sir Edmund Hillary ini, saudara, 当许多的记者来采访这个 Edmund 的时候， ada satu reporter yang kemudian khusus mewawancarai Tenzing Norgay. 这有一个的记者来采访 Dan reporter itu mulai bertanya, Anda kan seorang Sherpa, Sherpa itu artinya pemandu. 他说你是一个向导， Kalau seorang Sherpa berarti Anda selalu harusnya ada di depan dari Edmund Hillary ini. 那当然你是会在 Edmund 的前面走。 Dan bukankah kalau saudara dari paling depan, maka harusnya Anda lah yang menjejakkan kaki pertama kali di puncak Mount Everest itu. 应该因为你走在前面，应该是你第二个登上珠穆朗玛高峰。 Dan Tenzing Norgay katakan, ya benar sekali. 对， Pada saat itu tinggal satu langkah sampai kepada puncak. 那个时候剩下最后一步要登在最高峰的时候， Kemudian saya mempersilahkan Edmund untuk menjejakkan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia itu. 那我就敬请他大上去。 Mengapa Anda lakukan itu, kata reporter. 那为什么你这样做？ Karena jelas bagi yang reporter dia berpikir bahwa kalau misalnya Tenzing yang pertama menjejakkan kaki, bukankah dia memiliki satu kesuksesan, keberhasilan dan popularitas dalam hidupnya? 因为如果这个向导他先大，那是他比这个 Edmund 更有名声。 Dan inilah jawaban dari Tenzing Norgay, dikatakan bahwa karena itulah impian Edmund Hillary. 他说，因为这是 Edmund 的梦想， Itu bukan impian saya. 而不是我的梦想。 Impian saya hanyalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. 我的梦想只是帮助和引导他实现他的梦想。 So dalam situasi itu saya ingin percaya bahwa bisa jadi ada godaan dari seorang Tenzing Norgay untuk menjadi yang orang pertama menjejakkan kaki di puncak gunung itu. 我相信当时这个丹静也可能有这个引诱，他要成为第一个人能够登到这个顶峰。 Bukankah menjadi orang yang pertama menjadi sebuah hal yang membuat dia meraih penghargaan, meraih prestasi yang besar atas apa yang telah dia capai. 如果他有这样成就，他会得到很多的称赞，和他有得到这个光荣。 Namun Tenzing Norgay sadar bahwa itu bukan bagian yang seharusnya dia lakukan. 可是他很清楚认意到，不是他所要，他达到的目的。 Dan disinilah kita diingatkan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. 这里也是来能够解释耶稣所扮演的角色。 Yesus tahu ketika dia datang dalam dunia ini menjalankan kemesiasannya, dia lakukan itu bukan dari agenda dia sendiri, tetapi agenda Bapa di sorga. 耶稣知道他降世为人的时候，他是在进行天父的旨意，而不是他自己的意思。 Dia taat kepada apa yang menjadi perintah Allah Bapa di sorga, bukan kehendaknya. 他顺服天父要他做的， Dan ketaatan itulah yang membuat dia mampu melawan akan setiap godaan-godaan dari iblis yang begitu menawarkan begitu banyak hal yang menjanjikan. 就是因为他顺服神，他能战胜一切魔鬼的试探。
Hari ini mungkin dunia begitu banyak menawarkan godaan-godaan yang menjadi satu tawaran yang menggiurkan bagi setiap kita. 今天可能世界会给予我们很多选择，让我们能有更好的生活。 Bagi kita yang melalui masalah ekonomi, mungkin godaan-godaan akan meraih penghasilan keuangan yang besar dengan cara-cara yang ilegal itu mungkin menjadi satu hal yang kita perhatikan dan kita pertimbangkan. 就是我们可能在经济境况不好的时候，那我们要小心对于这个世界所引诱而非法的方法。 Bagi orang lain mungkin kekuasaan, dihormati itu menjadi satu hal yang ingin terus diraih dalam hidupnya. 可能我们有心想很愿意被人家尊重，很愿意得到权势、有影响力，那我们也是必须更谨慎。 Dan terbukti itu pada akhirnya membuat begitu banyak orang Kristen terjatuh. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun bisa terjatuh dengan masalah godaan-godaan seperti ini. 要小心，我们包括神的仆人、知名的神的仆人也会跌倒。 Pagi ini sungguh-sungguh kita mau belajar dari pencobaan yang terjadi pada diri Tuhan Yesus. 今天我们要从耶稣所受的试探而学习。 Terlebih kita tahu bahwa iblis pasti tahu apa yang menjadi bagian-bagian terlemah yang akan menggoda kita dalam bagian itu. 魔鬼知道我们每一个人的弱点， Tapi saya ingin mengatakan ada sebuah kabar baik bagi setiap kita, saudara. 可是我要告诉大家有一个好的信息： Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan persoalan dosa yang terbesar dalam kehidupan setiap kita. 耶稣已经把我们最大的问题，就是我们的罪，他已经解决了。 Yesus telah mengalami kemenangan atas dosa dan kemenangan itu diberikan kepada setiap kita. 他已经得胜了，他被他得胜了，他战胜了我们的败坏。 Dia memberikan Roh Kudus dengan kuasanya yang memampukan kita untuk juga bisa berjuang melawan segala pencobaan yang ada dalam dunia ini. 他是给我们能力，他是给我们这个圣灵，让我们也是能战胜一切的试探。 Dan firman Tuhan selalu mengingatkan bagi setiap kita untuk sadar, berjaga-jaga. Karena lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan hendak menerkam setiap orang yang ingin diterkamnya. 圣经说：“勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同恐叫的狮子，遍地游行，寻找可吞噬的人。 Iblis tahu kapan kelemahan-kelemahan kita itu terjadi. 魔鬼知道我们什么时候软弱， Dan iblis tahu cara menjatuhkan kita dari kelemahan itu. 他知道我们软弱，他会使我们的软弱让我们跌倒。 Itulah mengapa kita perlu sadar, kita perlu berjaga-jaga senantiasa dalam hidup ini. 就是我们要行务，要谨守、警醒。 Dan untuk mengakhiri khotbah saya pada hari ini, saya juga ingin mengutip sebuah quote dari pepatah Arab, saudara. 这时候我会一个结束，用阿拉伯的一个成语。 Dan quote itu mengatakan, jika kita mendapati seekor singa itu menyeringai dan menunjukkan taringnya, jangan pernah menyangka bahwa dia sedang tersenyum kepada kita. 如果我们看到狮子咧嘴露出獠牙，千万不要以为他在对我们微笑。 Kalau iblis sedang tersenyum pada kita, jangan berpikir dia sedang baik pada kita. 他对我们为狮子对我们笑，不是他在对我们好， Dia tetap seperti singa yang menyeringai dan siap menerkam kita. 他这要吞噬我们， Berhati-hatilah dan jangan sampai jatuh dalam pencobaan itu. 要谨守遵守。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih karena kami diingatkan akan pencobaan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. 主呢，感谢你再次提醒我们，我们也会受着试探。 Masing-masing dari setiap kami memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. 我们每一个人都有我们的弱点， Dan iblis bisa pakai kelemahan itu menjadi satu cara untuk menjatuhkan setiap kami orang yang percaya kepadamu Tuhan. 魔鬼会引用我们每一个人的软弱，来使我们跌倒。 Kami memohon Tuhan yang kuatkan iman kami untuk kami terus hidup bergantung dan percaya kepadamu. 求你坚固我们的信心，让我们常常依靠你。 Menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. 我们每一天都要遵行你的道， Dan senantiasa berjaga-jaga dan mewaspadai setiap serangan iblis bisa terjadi dalam kehidupan kami. 我们要谨守警醒，因为每时每刻魔鬼会引诱、会试探我们。 Roh Kudus ingatkan kami, kuatkan hati kami. 圣灵，求你坚固我们的心，常常提醒我们， Agar kami tidak mudah tergoda dengan segala godaan iblis itu. 让我们不很快受到引诱。 Tapi kami tetap taat kepada kebenaran firman-Mu. 我们要切切地顺服你的话语。 Terima kasih Tuhan. 感谢你， Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉耶稣基督的名祈求祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝赐福我们。